Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Abang Mi. Syukur Alhamdulillah, hari ini saya akan menyambung lagi cerita-cerita yang lebih menarik. Cuma pada malam ni saya nak cerita sikit tentang pengalaman saya baru-baru ni. Okey. Baru-baru ni saya pergi bercuti dengan keluarga saya dan juga keluarga abang saya. Kami ke Melaka. Okey, jadi apa yang saya nak share ni adalah saat-saat yang agak seram ketika saya bercuti di Melaka. Benda ni berlaku ketika saya menginap di salah sebuah hotel baru je beberapa hari yang sudah. Jadi benda ni berlaku masih fresh lagi dalam ingatan saya dan memang pengalaman tu pada saya agak menyeramkan. Apa yang menyebabkan keseraman tu? Okey, saya nak share dengan rakan-rakan di luar sana. Pada hari Jumaat, saya dan keluarga saya meneruskan perjalanan untuk bercuti di Bandar Raya Melaka. Jadi di sini saya juga ingin minta maaf kepada Asyadi, Abang Jo pasal tak singgah jumpa. Okey, walaupun dah dekat kat Melaka tapi tak hello-hello. Okey, memang tak sempat lah Okey, jadi saya bercuti di sebuah hotel yang agak barulah. Dia berdekatan dengan sebuah masjid yang agak popular, di Bandar Raya Melaka. Dan masjid itu terletak di tepi laut dan hotel tersebut adalah berdekatan dengan masjid tersebut. Cerita ini berlaku ketika sesudah saya check in ke hotel tersebut. So ianya pada mulanya saya memang tak ada rasa apa-apa lah. Yelah, kita nak holiday kan. So happy-happy. Dah check in apa semua. Masuk ke hotel ramai-ramai. Alhamdulillah biliknya pun bersih, cantik, besar. Sesuai untuk kami lah. Kebetulan saya pun memang suka bilik hotel yang besar dan keadaan yang sangat selesa. Alhamdulillah dekat hotel tu it's okay, it's nice dan sangat-sangat cozy. Dan tidak ada apa-apa masalah lah. Bahkan ketika saya menunaikan solat berjemaah bersama ahli keluarga saya, kami pun adalah membuat beberapa bacaan-bacaan lazim lah untuk menghalau benda-benda yang tak sepatutnya dekat situ lah. Dan saya pun tak ada rasa apa-apa pelik lah. Okey, yang nak dijadikan ceritanya, nak jadi cerita pada malam-malam. Bukan malam lah actually, dia maghrib. Okeylah, saya ni pun culprit juga. Time nak maghrib tu lah nak keluar, kata orang tu kan, nak cari makanan, dinner and so on. Okey, disebabkan saya dah kata orang tu travel jauh lebih pada 2 marhalah ataupun 90 km. Jadi kami dah boleh jamak lah kan. So untuk penonton-penonton yang bukan beragama Islam, jadi macam kami ni ada keringanan untuk beribadah. Jadi bila dah boleh jamak ni, so kita faham lah kita boleh jamak takhir. Jadi kami gunakan timing tu, kononnya nak cari dinner untuk malam tu. Okey. Ketika saya keluar daripada hotel tersebut untuk cari dinner, keluarlah naik kereta. Pasal kat sekitar tu tak berapa banyak kedai yang buka. Kalau ada pun mungkin tak berapa menarik lah pada hemat saya lah. Akan tetapi bila dah keluar ke jalan besar daripada hotel tersebut, kami ternampak ada satu kedai makanan yang bukan Melayu lah. Ianya agak nampak menarik. Siapa, ada kedai tu lah nampak macam menarik tu. Baik kita singgah tengok. So wife saya dengan saya pun cakap, okey lah kita try tengok apa ada kat situ. So kita pun pergilah. Saya pun berhentikan kereta kat tepi jalan. Parking sejak kat tepi tu. Tempat tu memang tak busy langsung pun. Jalan yang tak busy. So saya pun parking. Saya jalan naik tangga. Pasal dia kawasannya agak tinggi. So naik tangga pergilah ke kedai tersebut. Masuk ke kedai tersebut, rupanya dia tutup sekejap pasal
katanya nak break untuk solat maghrib. Alhamdulillah, baguslah. Cuma saya tanya dengan pekerja dia, boleh tak abang nak tengok menu? Kok ada benda yang menarik, bolehlah nanti saya nak order. Kata okey, no problem. Saya pun tengoklah. Tengok menu yang ada kat situ. Satu-satu siap ambil gambar ni. Ambil gambar tunjuk kat orang. Okey, menu ni nampak best, menu ni nampak best, menu ni nampak best. Okey. So kata, tapi pasal dia tutup sampai 7.45, masa tu sampai dalam pukul 7.10 gitu. So macam tak label nak nunggu kan, pasal kita nak dinner pun awal-awal juga. So tak boleh nak beli masa tu pasal dia orang tengah break. Yang berlaku selepas itu, saya duduk fikir dengan, saya masih lagi berwhatsapp dengan bini saya. Kata kena pergi tempat lain lah, pasal lambat kan nak tunggu pasal dia orang break. Keluarlah saya daripada restoran tersebut. Keluar ke kaki lima, menuruni anak tangga. Masa tu saya pula tu, masa tengah turun tangga tu, saya pun cek saya punya messages, saya punya WhatsApp. Tengok dalam ni ada mesej-mesej yang masuk ke apa ke, takut keluarga abang saya nak order benda lain ke and so on. Jadi masa saya berhenti depan tangga tu, saya macam berpusing sikit ke belakang macam tu kan. Okay, this is the scary part. Saya nampak ada satu kelibat berwarna hitam, anggaran dalam 8 kaki ke 9 kaki. Sangat-sangat tinggi tau. Okay, saya cuba jelaskan dengan yang lebih ringkas supaya you all boleh faham. Lembaga berwarna hitam. Macam, okay, let's say you tengok perempuan pakai telekung tapi warna hitam. Hitam pekat. Dan macam telekung tu kan ada dia punya tutup kepala tu kan, tapi dia macam ke depan lagi, and yang kat tengah tu kosong gelap. Yang buat saya ngeri pada masa tu ialah benda tu toleh kat saya. Bayangkan benda tanpa wajah tengok kita. Oi, ngerilah. So saya pun pula gatal. Apa ni? Masa benda tu menulis, saya pun boleh gatal toleh dia juga. Apalah aku ni. Satu perangai juga pergi toleh. So bila saya toleh tu, saya terus toleh tapi gatal, toleh balik, dah tak ada. Menggigil bang, menggigil saya. Saya terus meluru masuk dalam kereta. Saya tu cakap, oh my god. Saya cakap macam tu lah masuk kereta. Bini saya tanya, kenapa bang? Kata, tak apa, jalan dulu. Saya pun masuk kereta, saya terus jalan. Dah halfway, dah jauh sikit, bos saya cakap, I saw something dekat depan kedai. I saw something, benda tu warna hitam besar. Dan dia tulis kat saya. Masa bawa kereta ni, okay, memang sesungguhnya saya rasa takut, risau. Saya toleh cermin belakang all the time, toleh. Pasal apa? Takut benda tu ngikut. Oi, kalau ikut, aduh, tak dapat nak aku bayangkan kalau benda tu ikut aku dalam kereta kan. So saya tengok toleh sampai wife saya tanya, kenapa toleh? Yelah, takut diikut kan. Nasib baiklah, alhamdulillah dia tak ikut. Okay, so pengalaman saya pada hari Jumaat tu memang tak dapat saya lupakan lah. Saya duk fikir balik, kenapa pula jadi kat aku ni? Adakah kerana aku dah start cerita-cerita seram ni, tiba-tiba benda tu datang saja nak tunjuk diri, say hi gitu kan. Okay, so memang rasa macam gerun jugalah. Tapi pasal okay lah, kita nak share benda ni berlaku pada saya, jadi saya ceritalah. Detik yang menyeramkan, masa balik daripada beli makan tu dah 8 lebih, something like that. Lalu tu saya cakap, kat situ lah I nampak tu. Kat situ I nampak benda tu. Saya cakap, tak payah tengok lah. Kata, okey lah. Tapi memang alhamdulillah lah, nothing happens and so on. Malam tu pun tidur pun nyenyak, tak ada apa-apa gangguan and so on. Tapi tidak dapat saya lupakan lah pandangan pada benda tu, dan benda tu pun memandang saya. Nasib baiklah mungkin dia pandang katanya, kau nak apa macam tu kan. Agaknya dia cuma say hi gitu. Dia duduk situ, dia tak kacau orang pun tak kacau kita. Okay, so memanglah pengalaman yang agak menyeramkan, tapi memang saya harap benda ni pun tak berlaku pada orang lain. Okay, dan saya pun sarankan kalau ada ternampak tu, buat tak tahu je lah. Okay, dan lepas ni saya sambung ke cerita saya yang kedua. Okey, terima kasih banyak. Okey, itu dulu. Okey.
Cerita kedua pada malam ini adalah cerita yang saya boleh klasifikasikan sebagai mendebarkan, seram dan sedikit pelik. Okey. Watak dalam cerita ni yang pertamanya ialah seorang alim yang bernama Haji Ahmad. Okey. Dan kedua, seorang pengamal perubatan mistikal yang bernama Pak Abu. Okey. Cerita ni berkisar di sebuah kampung yang berada di selatan tanah air, di mana Haji Ahmad ini merupakan seorang pengamal perubatan Islam yang amat disegani di kampung beliau. Bukan setakat itu saja, Haji Ahmad ni juga adalah seorang yang dikenali sebagai seorang imam yang sering mengimamkan solat-solat fardu, dan juga kalau ada apa-apa majlis tahlil dan sebagainya, dia selalulah yang akan head the function lah. Pak Abu ni pula adalah seorang pengamal perubatan tradisional dan juga mistikal, di mana dia selalunya menjadi rujukan oleh orang-orang kampung kalau ada masalah yang melibatkan benda yang dari alam sebelah. Okey, dua watak yang agak berbeza dari segi tata caranya. Haji Ahmad mula dikenali sebagai seorang pengamal perubatan Islam, di mana dia telah berjaya membantu ramai juga orang-orang di kampung tersebut daripada gangguan-gangguan lah. Okey, lupa abang nak ceritakan bahawa perkara ini berlaku di kampung tersebut sekitar tahun 80-an. Okey, pada masa tersebut masyarakat kita masih lagi mempunyai kepercayaan agak tebal pada jenis perubatan tradisional dan mistikal. Okey, ini diakuilah kat mana-mana dulu, pada time dulu tu macam itulah. Bahkan kesedaran Islam terhadap Islam pada masa tersebut tak berapa kuat. Okey, alhamdulillah pada masa sekarang ni banyaklah kesedaran tentang Islam, lagipun perkembangan media yang jauh lebih baik dan orang dapat belajarlah ilmu agama dengan lebih senang. Okey, straight to the cerita. Pada satu hari ni, hari yang biasa ni, Haji Ahmad macam biasalah, dia akan mengimamkan solat fardu, dia akan membantu orang kampung kalau ada masalah lah. Ini menyebabkan Pak Abu menjadi agak kurang senang dengan apa yang telah berlaku di tempat tersebut, disebabkan oleh semakin lama bila kesedaran Islam tu menjadi lebih baik, jadi orang dah tak berkunjung ke tempat dia, bahkan orang pergi ke tempat Haji Ahmad. Tapi Haji Ahmad ni pula dia punya baiklah pada masyarakat setempat. Bila dia membantu orang dalam kesusahan, ni ceritanya kalau orang tu kena apa-apa gangguan lah, ataupun apa-apa jenis perubatan yang cari Islam ni, dia tak minta duit, dia tolong memang ikhlas lah kaedahnya. Ini adalah maybe zaman-zaman dulu punya style, macam style Darushifa lah kaedahnya, dia membantu dengan percuma. Jadi pengamal perubatan tradisional mistikal ni pula selalunya akan ada charge perubatan lah, ataupun pada masa lepas dia panggil macam pengeras or something like that. So dua tata cara yang tak sama, jadi benda ni menyebabkan ketidaksenangan lah pada setengah pihak. Disebabkan itu macam timbullah rasa kurang senang daripada pihak yang lagi satu ni lah, disebabkan ialah orangnya bagi free. Bila free ni jadilah benda-benda yang orang kata tak senang hati lah. Oh, free, aku ni nak charge, macam mana nak cek makan kan. So benda ni pun berlaku pada tak silap saya pada awal penghujung 83 atau 84. Ni diceritakan kembali kepada saya lah, oleh rakan saya. Dekat kampung pada waktu malam, selepas maghrib ataupun isyak, selalunya keadaan adalah tenang, damai, tak ada, maknanya tak adalah cerita macam zaman sekarang lah, berdentang-berdentum TV orang masih tengok
TV macam sekarang tengok Astro lah, tengok internet TV. Dulu TV pun kata orang tu gitu-gitu je kan. Tahun 80-an ni tak silap saya yang ada cuma TV 1, TV 2 je. Kemunculan TV3 ni hanya pada tahun 1985 kot, tak silap saya. Jadi pada masa tu TV ni pun macam orang tengok tak tengok sangat lah, pasal selalunya orang tengok dengar radio je siang kan. So Haji Ahmad ni macam biasalah, lepas isyak dia akan balik rumah, and then dia akan sambung mengaji. Kadang-kadang ada orang datang jumpa dia minta pertolongan apa semua, bukan minta tolong, minta tolong dia kalau ada apa-apa masalah lah. Jadi pada satu malam ni Haji Ahmad balik macam biasa. Kebetulan malam tu dia macam dia rasa penat ke, mungkin dia berkebun pada waktu petang tu, dia berkebun, and then dia penat, dia tidur awal lah. Tak silapnya dia ceritanya dia tidur awal dalam pukul 10 lebih dia dah tidur lah. Okay, so dia dah tidur lah. Malam tu dia macam terasa tak berapa selesa tidur, and then dia dengar ada macam-macam bunyi kat duduk depan rumah dia. Bunyi macam ada orang bergeruk-geruk, bunyi macam bunyi orang macam gitu lah, macam tu kan. Tapi dia macam tak ambil peduli lah, dia cuba nak tidur juga, so dia tidur lah. Dijadikan cerita waktu pagi, okay, dia memang akan bangun awal pasal dia akan jadi imam untuk sembahyang subuh. Dia bangun tu selalu dalam pukul 4 lebih, pasal diceritakan dia ni rajin buat sembahyang tahajud. Okay, sebelum subuh tu dia akan bangun buat sembahyang tahajud, so dia bangunlah dalam pukul 4 lebih. Okay, bilik air selalunya kat luar, ataupun ambil wuduk selalunya kat depan rumah. Okay, dia punya style kampung macam tu lah. Toilet kat luar, bukan dalam rumah tau, toilet kat luar rumah. You have to go out from the house, pergi kat toilet. Okay, kau nak mandi ke apa ke, and then tempat ambil wuduk pun mostly dekat luar rumah. Okay, so nak jadikan cerita, masa dia nak keluar tu, I think dia nak pergi toilet kot, pasal toilet pada kat kampung ni memang kat luar rumah. Nak pergi toilet, dia nampak ada orang kat depan rumah dia. Okay, macam tengah meniarap dekat atas depan rumah dia kat laman, buat gaya macam tengah berenang. Terkejut dia pun pergi kat orang tu. Dia pergi, dia tepuk bahu orang tu. Weh, kau ni siapa? Kau buat apa ni? Bila dia tepuk bahu orang tu terus terjaga, terus duduk. Dia tengok ni Pak Abu yang saya cakap tadi, watak yang pengamal perubatan tradisional mystical so-called ni. Dia terduduk. Pak Abu terduduk dan dia tiba-tiba menangis. Dia peluk kaki Haji Ahmad, dia minta maaf. Dia kata Pak Haji, aku minta maaf. Aku minta maaf Pak Haji. Aku minta maaf pada engkau pasal aku nak buat jahat kat engkau. Terkejutlah Haji Ahmad. Kenapa? Kau nak buat apa? Kenapa ni? Kata, aku sebenarnya datang malam tadi, aku niat datang nak khianat dengan kau. Aku nak buat jahat kat engkau. Masa aku dah depan rumah kau, tiba-tiba aku tersandung sesuatu dan aku jatuh. Bila aku dongak kepala, aku tiba-tiba berada dekat dalam laut. Kat kiri, kanan, depan, belakang aku tak ada apa-apa, laut gelap. Aku berenang kiri, kanan, depan, belakang, aku tak tahu nak pergi mana. Aku berenang daripada malam tadi sampai kau tepuk bahu aku dengar kau panggil suara aku. Haji Ahmad pun beristighfar, mengucap, kata astagfirullahaladzim, kenapa jadi macam ni, apa kau nak buat? Dia pun cakap lah, Pak Abu ni pun cakap lah bahawa dia memang niat datang nak membuat khianat pada Haji Ahmad, tapi Allah dah tunjuk pada dia lah apa yang berlaku pada dia tu. Lepas tu terduduk jugalah Haji Ahmad kat situ. Astagfirullahalazim, kata. So lepas tu Haji Ahmad cakap, kata, Abu, apa pun kau nak buat kat aku dah maafkan kau. Tobatlah, ingatlah pada Allah, ingat pada Rasul, tinggallah benda-benda yang syirik ni. Tak perlulah buat benda-benda jahat. Buat benda baik lagi bagus, dapat pahala. Kau buat benda jahat, kau dapat dosa. Kau nak masuk neraka ke? Dah kena tazkirah pula Pak Abu kat depan rumah tu. Dah lah melepek, kena tazkirah pula. Tapi Pak Abu terimalah bahawa itu adalah satu benda yang sangat jahat dia cuba nak buat, dan dia terima. So itulah ceritanya pada malam ni lah.
So pada saya pengajarannya kat sini ialah jangan buat baik. Jangan buat baik apalah saya ni. Jangan buat jahat walau sekalipun. Buatlah baik seelok-eloknya pada semua orang. Kerana jangan buat jahat ni lah jadi seperti Pak Abu ni yang telah Allah balas secara cash dengan dia. Dan ini saya terpaksa potong cerita ni pasal saya tak nak cerita keadaan sebenar kat mana kampung tu, kat kawasan mana and everything, pasal saya cerita pengajarannya daripada cerita ni. Okey, saya ingatkan diri saya dan juga pada kawan-kawan semua kat luar sana. Okey, jangan sesekali kita buat jahat. Okey, tapi selalulah berbuat baik. Semoga kita pun dapat manfaat di dunia wal akhirah. Okey, sekian daripada saya pada malam ni. Sampai kita berjumpa pada cerita yang seterusnya. InsyaAllah lebih baik dan lebih menarik. Okey, itu saja. Assalamualaikum.